Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا الكريم خاتم الأنبياء والمرسلين إمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين والتابع التابعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, syukur kehadrat ilahi dengan izin dan limpah kurnianya kita masih lagi dapat sama-sama berkumpul untuk kita meneruskan pengajian kuliah agama kita ini, yang mana kita membincangkan berkenaan dengan ayat-ayat Al-Quran yang ada perbahasan hukum, yang mana ditulis oleh Syekh Ali As-Sabuni dalam kitab beliau Tafsir Ayatil Ahkam, iaitu tafsiran kepada ayat-ayat yang mengandungi hukum hakam. InsyaAllah malam ini kita sambung lagi beberapa ayat yang dipilih oleh beliau, masih lagi dalam surah Al-Baqarah. Yang lalu kita pun sudah masuk surah Al-Baqarah berkenaan dengan nasakh, iaitulah pembatalan hukum dan digantikan dengan satu hukum yang baru. Yang kali ini kita masih lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 142 hingga 145 berkenaan dengan pemindahan ataupun kita kata pertukaran kiblat daripada Baitul Maqdis kepada Masjidil Haram ataupun Kaabah, Baitullahil Haram. Maka ayat ini juga di antara kita kata satu bentuk nasakh yang berlaku, iaitu pembatalan hukum. Asal kiblat daripada Baitul Maqdis Masjidil Aqsa kepada kita kata Baitullahil Haram. Jadi sudah berlaku pembatalan hukum. Sebab itu kita jelas bila pembatalan hukum, maka yang terdahulu hukum tak dipakai lagi. Bahkan siapa yang buat boleh kita katakan dia antaranya ahli bid'ah. Tak ada dah lagi pasti ustaz saya nak sembahyang hadap Baitul Maqdis, walaupun ada ayat Quran, tapi kena faham dah dibatalkan. Tak ada dah. Maka di antara ayat ini kita boleh tengok ni salah satu bentuk ada kaitan dengan perbahasan kita punya topik yang lalu. Cuma dalam ayat yang kita nak bincangkan ini, hukum hakam yang terkandung adalah berkenaan dengan kita kata pertukaran kiblat, ayat 142 sampai 145. Kita tengok apa ayatnya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladhina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha
فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين صدق الله العظيم. Ayat yang panjang sekilas sebab beberapa ayat yang mana semua ini fokus perbincangan yang utamanya berkenaan dengan kiblat. Jadi kita tengok apa maksudnya sebelum kita masuk kepada perbahasan dia. Maka akan berkatalah orang-orang yang kurang akal di antara manusia, apakah yang menyebabkan umat Islam itu memalingkan kiblat mereka, yakni daripada Baitul Maqdis kepada Baitullahil Haram? Katakanlah wahai Muhammad, milik Allah lah timur dan barat. Dialah yang memberi petunjuk hidayah kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu, yakni umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai umat pertengahan yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi ke atas perbuatan manusia, dan agar Rasul yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas perbuatan kamu pula. Kami yakni Allah tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pertukaran kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan mensia-siakan iman kamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Sesungguhnya kami telah melihat wajahmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering mengangkat mukamu menadah ke langit, maka akan kami palingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Sesungguhnya orang-orang yang diberi Alkitab tahu bahawa pertukaran kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah sesekali tidak lengah, tidak lambat dari apa yang mereka, tidak lalai dari apa yang mereka kerjakan. Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang yang diberi Alkitab dengan setiap apa ayat yang diberikan, maka mereka tidak akan mengikut kiblat kamu. Bahkan kamu juga tidak akan mengikut kiblat mereka. Tidak pula sebahagian mereka akan mengikut kiblat sebahagian yang lain. Dan jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka, selepas mana datang kepada kamu akan ilmu yakni kebenaran, sesungguhnya kamu adalah termasuk dalam kalangan orang-orang yang zalim. Maka benarlah kata-kata Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ayat ini kita kata panjang sikitlah. Jadi boleh tengok, boleh catat. Kalau nak balik, nak baca pula, sebagai kita kata nak rasa seronok, selepas mana kita faham perbahasan dia, tak ada masalah. Kalau orang tanya, ustaz, saya tak pandai tajwid, carilah tajwid, jangan jadi alasan. Sebab apa kita kata Quran ni kalau pertama dia bukan tajwid. Kalau pertama dia bukan tajwid, kalau pertama bila kita pegang Quran ni, tuan-tuan, apa benda? Kita kena yakin. Itu je. Kalau kita pandai setara mana pun, jangan kata tajwid, qiraat ke, taranum ke, kita pandai bahasa Arab setara mana pun, kita tahu dari sudut tafsiran kitab-kitab lain pun, tapi kalau kita tak yakin, tak jadi juga Al-Quran yang kita pegang. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala sebut pada awal-awal juzuk yang pertama, zalikal kitabu la raiba fih.
Demikianlah Alkitab, yakni Al-Quran, tidak ada keraguan padanya. Isu dia yang pertama, kamu kena yakin dengan Quran. Barulah apa yang kamu baca untuk kamu faham, supaya kamu tahu apa untuk kamu buat, kamu kena buat. Tapi kalau kamu pegang, kamu tak yakin dah, kamu baca, kamu faham, nanti kamu akan meragukan diri kamu, betul ke Quran ni? Ayat ini tak relevan di zaman sekarang. Ayat ini ayat untuk kaum lain, bukan untuk kita. Sebab itu perkara pertama adalah yakin. Kalau kita dengan Quran setara panjang mana 20 tahun, 30 tahun, kita ingat tak ingat bukan isu dia tuan-tuan. Yang kena ingat tu ustaz, sebab dia yang belajar dalam. Cuma kita ni semua ustaz ke tak ustaz ke, ceramah ke, yang mendengar ke apa, isu dia yang pertama adalah yakin terhadap ayat Quran tersebut. Itu yang kita kata panjang sikit tak apa. Kita baca bahas sikit dan sebagainya, bahas panjang pun tak apa, lama bersiri-siri pun tak apa. Tapi yang penting yakin, supaya apa? Kita boleh beramal. Jadi dalam ini pun nanti Allah Ta'ala nak tekankan tentang keimanan kita. Tengok, yang mana ayat ini Allah Ta'ala jelaskan berkenaan dengan peristiwa pertukaran kiblat daripada Baitul Maqdis kepada Baitullahil Haram, Kaabah, yang mana berlaku pada bulan, kita kata bulan Sya'ban. Sebab itu saya kata, pernah pada awal-awal dulu saya pun tak ingat kat sini ke kat mana, tapi tak kisahlah kat mana-mana pun. Bila kita alhamdulillah dalam momentum kita nak mengingatkan umat Islam tentang kalender yang berlaku berkenaan dengan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara per bulan, secara syahri, yang dia alhamdulillah cantik dah. Bulan Rajab kita kata kita ingat berkenaan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, sekaligus berkenaan dengan kepentingan solat. Sebab benda ini sangat penting, solat. Sebab dia tiang agama. Bagaimana solat tadi nak dibahaskan, supaya biarlah nampak bagaimana kehidupan tadi dengan kita melaksanakan solat, masalah akan selesai. Orang-orang yang beriman akan jadi, kita kata, yang hebat. Sebab apa? Dengan tarbiyah solat itu, tarbiyah daripada modul dia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk bulan kita kata Rajab, Sya'ban, tak tahu nak bincang apa. Akhir sekali kita bincang gaduh bab nisfu Sya'ban, tak ada. Padahal selesai dah, kita kata. Ada di mana yang mana perlu diutamakan berdasarkan hadis-hadis yang jelas, mana yang kita kata yang dhaif dan sebagainya, yang tak betul kita tolak. Yang dhaif terulang nak beramal sendiri, tapi tak boleh jadi hujah. Masuk bulan kita kata bulan Ramadan balik, masuk balik bab puasa. Alhamdulillah banyak peperangan Badar, pembukaan kota Mekah, penurunan Al-Quran dan sebagainya. Bulan Syawal pula hari raya, cuti sebulan pula kuliah, tak ada peristiwa dah lah. Sudah Syawal ni antara peristiwa yang kena buat iaitulah peperangan Uhud. Iaitulah pada tahun ketiga Nabi SAW dan umat Islam diuji dengan kekalahan. Bahkan Nabi SAW berdarah-darah di saat bulan Syawal tahun ketiga. Kita bulan Syawal berdarah-darah, jadi putus memecut. Itu beza kita dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi bulan Sya'ban di antara perkara peristiwa penting. Kalau nak sebut satu-satu tuan-tuan, kuliah kita malam ni kuliah bulan-bulan Hijri dan peristiwa Nabi. Kita tak nak, kita nak ambil ini berlaku dalam bulan Sya'ban. Iaitulah selepas mana Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah, sekitar 16, ada riwayat kata 17 bulan. Maksudnya setahun lebih lah kita kata, sebelum berlaku daripada peperangan, kita kata Badar Al-Kubra. 16 bulan, kita kata 16 berapa? Setahun 4 bulan. Kalau di 17 bulan, setahun 5 bulan. Maksudnya tak sampai dah setahun setengah. Berlakulah peristiwa. Sebab sepanjang itu Nabi SAW disuruh menunaikan solat dan menghadap, kita kata, Baitul Maqdis. Bahkan itulah menjadi kiblat para nabi-nabi daripada kalangan Bani Israel yang terdahulu. Akan tapi yang menjadi isu dia, apabila Nabi SAW memerintahkan umatnya semayang dengan menghadap Baitul Maqdis, maka kita tahulah orang-orang musuh Islam daripada kalangan Yahudi, yang khususnya dalam ayat ini mengikut riwayat yang kuat daripada kita kata majoriti ulama kata apa, mereka kata ke Nabi Muhammad SAW dan orang Islam, mereka tidak mau ikut agama kami, tapi kenapa kiblat sama? Kami suruh masuklah ke agama kami, sebagainya, ikut sebagaimana ajaran yang kami warisi daripada nenek moyang kami, dan sebagainya. Tapi
Mereka tidak mahu, mereka mendatangkan ilmu yang lain, agama yang lain. Iaitulah Nabi akhir zaman adalah daripada Nabi Muhammad SAW, bangsa Arab. Dulu kita dah ceritakan orang-orang Yahudi ni marah sungguh. Sebab apa? Sebab Nabi yang akhir zaman bukan daripada bangsa mereka, bangsa Arab. Sampai kita dah cerita bagaimana sejarah adanya Yahudi dekat Madinah. Kenapa dia pilih Madinah, tak pilih Mekah. Dulu kita cerita. Nak tengok balik, cari kat YouTube, kita kata. Sebenarnya ada rakam. Kalau kata paling tak ada YouTube, kita cerita balik lah kita, buat revision, kita kata. Tapi ni tak payah nak buat revision sikit-sikit, cari kat YouTube yang kita kata. Jadi maka mereka memang marah. Sampai mereka akhir sekali, dan kita tahu dalam kisah sebelum ini pun berkenaan dengan peristiwa atau kita kata berkenaan dengan sihir. Mereka cuba nak memutabelikkan sejarah dengan mengatakan Sulaiman itu kafir. Sebab apa? Sebab mereka nak memutabelikkan sejarah dalam nak menunjukkan mereka ini adalah fakta sejarah yang benar. Dan orang Yahudi ni suka tanya ke Nabi. Dan setiap mereka tanya ke Nabi, mereka tanya saja nak uji Nabi. Tapi Nabi jawab je. Sebab itu jangan tanya ke ustaz-ustaz nak uji. Takut-takut sama orang Yahudi. Dan tanya sungguh. Dah tahu tak payah tanya. Amal je kita kata. Jangan niat nak tanya jatuh ke orang. Niat jatuh ke orang kita tetap baik. Yahudi tanya ke Nabi SAW, memang nak jatuh ke Nabi, nak cari bila masa Nabi tak boleh jawab. Tapi kita tahu Nabi SAW dijaga oleh Allah. Bahkan orang Yahudi suka tanya berkenaan dengan isi kandungan Taurat. Generasi yang nenek moyang mereka jauh, Nabi boleh jawab berdasarkan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai orang Yahudi tanya berkenaan dengan sihir tersebut. Dia kata dalam kitab Taurat yang kami dapat, Sulaiman ni kufur sebab belajar sihir. Maka turunlah ayat yang sebelum ni kita tahu. Samalah juga dalam perkara ini, dalam bagaimana Yahudi ini nak merosakkan ataupun kita kata nak menimbulkan keraguan kepada umat Islam adalah dengan dia memutarbelikkan kita kata fakta-fakta yang sepatutnya. Dan bila mana ditengoknya Muhammad itu menghadap kiblat Baitul Maqdis, maka mereka pun mengambil kesempatan. Kenapa kamu kata agama lain bukan agama sama dengan kami, tapi kiblat sama, suruh join kami tak nak? Maka mula jadi Nabi Muhammad SAW rasa berat hati. Sebab apa benda tadi kita kata tiap-tiap hari dilontarkan, kita pun tak seronok lah kita kata. Macam kita baca surah Khamar lah, tiap-tiap hari cerita menipu, tiap-tiap hari cerita benda tak betul. Kita pun malah nak baca sebab benda tak betul. Kalau benda betul mana-mana benda pun kita kata, sebab benda tadi akan sakit hati baca atau sakit hati dengar. Maka Nabi SAW mohon kepada Allah sepanjang 16 bulan ataupun 17 bulan untuk pendapat yang lain. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun memakbulkan permintaan Nabi. Maka berlakulah peristiwa pertukaran kiblat daripada Baitul Maqdis kepada Baitullahil Haram. Iaitulah ini dalam satu konteks nasakh hukum, pembatalan hukum yang lama digantikan dengan hukum yang baru. Maka bila berlaku pula pertukaran kiblat, orang-orang yang tak suka ke Islam ni dia tak duduk saja tuan-tuan. Orang-orang yang tak suka ke Islam ni tak duduk saja. Ada je media yang dia nak main. Dia kata pula lah, dulu kata menghadap Baitul Maqdis, dah tu buat apa pula tukar ke Baitullahil Haram. Umat Islam ni dia betul, kiblat dia boleh main tukar-tukar, dia kata. Dulu kata Baitul Maqdis, lepas tu U-turn pula ke Kaabah Baitullahil Haram. Macam mana umat Islam ni? Sekejap A, sekejap B, tak jadi gini. Ini bukan agama yang betul ni. Tengok kami terus berpegang kepada agama kami. Sebab itu Allah Ta'ala beritahu, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang menyebabkan umat Islam balik? Dia menimbulkan keraguan. Jadi antara sahabat-sahabat yang kita kata yang biasa, yang masih lagi iman dia fresh lagi, ada kita kata dari sudut termakan, dari sudut keraguan yang ditimbulkan. Jadi kerana ni sekejap kejap ni kerana ajaran Islam ni sekejap kata gini, U-turn balik kata ni sudah kata gini jadi rasa berat. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala beri jawapan ke Nabi, kul, katakanlah wahai Muhammad, lillahil masyriqu wal maghrib, Kaabah ke Baitul Maqdis ke, bahkan apa sahaja binaan, apa sahaja sudut ke, semua milik Allah. Timur barat ni milik Allah.
Andai Allah suruh, kalau kita nak cakap masalah, kalau andai Allah suruh menghadap tembok Cina pun, kita akan menghadap tembok Cina. Sebab bukan kepada tembok Cina, sebab itu perintah Allah. Kena ingat, bukan sebab suatu binaan atau satu benda tadi, kalau benda itu tidak disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Sebab itu kena faham jelas, kita buat suatu perkara atas dasar ilmu, ia perintah Allah. Kalau bukan perintah Allah, maka perbuatan kita sia-sia. Perbuatan kita sia-sia. Apa sahaja tindakan dalam kehidupan kita, apatah lagi melibatkan perkara yang ibadah, walaupun sampai tahap kita kata perkara tersebut, kul, kata Muhammad, isu dia bukan pada Baitul Maqdis dan juga Baitullahil Haram. Isu dia perintah Allah. Kamu mendakwa, kamu membawa kebenaran, tapi kenapa bila sampai perintah Allah daripada Nabi yang terakhir, kamu dah nafi dah pula. Daripada kiblat pula yang bagi umat yang terkini adalah Kaabah, kamu menafikan juga. Dan macam-macam perkara ini. Maka jelas kamu adalah orang-orang yang jauh tersifat. Sebab itu Allah Ta'ala kata, yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Ialah Allah yang memiliki kekuasaan pada siapa sahaja yang dihendak bagi hidayah menuju jalan yang lurus tadi. Cuma yang menjadi satu lagi perbahasan para ulama, kalau dalam ayat ini tuan-tuan, Allah Ta'ala guna sayaqulu, akan berkata. Akan berkata. Bila akan ni benda yang belum berlaku sekarang lah akan. Jadi benda tak berlaku, Allah Ta'ala dah bagi tahu dah. Jadi para ulama pun mengkaji dari sirah Nabi SAW, bilakah ayat turun. Kenapakah Allah Ta'ala kata akan berkata orang-orang yang kurang akal? Itu bahasa lembut. Kalau sufaha ni orang bodoh, itu bahasa kasar sikit lah. Tapi makna sama, ya, lebih kurang 2 kali 5, 5 kali 2. Macam kita kata tak boleh makan babi, kurang sopan, tak boleh makan khinzir. Sama je makna tuan-tuan. Macam kita kata orang kafir dengan non-Muslim, sama je belaka. Cuma kita kata uslub penggunaan kita pada hari ini dalam nak meraihkan, kita kata dari sudut sopannya tersebut. Tapi dalam ilmiahnya sama je maksud. Akan berkata orang-orang yang kurang akal. Bila, kenapa memalingkan? Maksudnya bila berlakunya arahan Allah akan tukar kiblat, akan berlakulah Allah Ta'ala cerita kepada Nabi Muhammad, orang-orang yang kurang akal ni, iaitulah khusus kepada Yahudi ini, akan cakap demikian. Maksudnya dalam peristiwa ini, ulama kita kata mengatakan ayat ini telah turun sebelum daripada pertukaran Allah Ta'ala makbulkan untuk Nabi Muhammad SAW bertukar kiblat kepada Kaabah tadi. Kenapa Allah Ta'ala beritahu demikian? Sebab ulama kata inilah di antara mukjizat Nabi SAW. Allah Ta'ala buka benda yang awal belum berlaku, sebagai kita kata Nabi SAW bersiap sedia dari sudut apa yang akan berlaku. Ada perkara-perkara yang Allah Ta'ala berikan demikian kepada Nabi Muhammad SAW. Dan benda tersebut berlaku sungguh, menunjukkan itulah di antara kebenaran Nabi Muhammad SAW. Seumpama yang kita tahu antaranya hadis yang masyhur tentang pembukaan kota Konstantinopel. Latuftahanna Konstantiniyah falani'ala yadin rajulin falani'mal amiruha walani'mal jaysh dalikal jaysh. Akan terbukalah kota Konstantinopel ini di atas tangan seorang lelaki, yang mana sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang membuka kota Konstantinopel itu, dan sebaik-baik tentera adalah tentera yang terlibat dalam pembukaan dia. Bila berlaku tuan-tuan? Ratusan tahun baru berlaku. Tapi berlaku tak? Berlaku. Menunjukkan kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah Ta'ala beritahu amaran terlebih dahulu supaya apa? Nabi SAW boleh bersedia, siap siaga dan sudut emosi dalam nak menghadapi kerana orang-orang Yahudi ini, dalam nak kita kata memomok ataupun menimbulkan syubhat, keraguan terhadap diri umat Islam ini apabila berlakunya peristiwa pertukaran kiblat. Sebab benda ini sangat besar. Sebab itu Allah Ta'ala kata apa? Wa in kanat lakabiratan.
Benda yang melibatkan pertolongan kiblat ni besar, tuan-tuan. Sebab itu saya kata peristiwa Syaban ini yang berlaku pertolongan kiblat adalah peristiwa penting. Bukan sekadar kita cerita, tuan-tuan, bulan Syaban berlakunya tukar kiblat daripada Baitul Maqdis kepada Masjidil Haram, dah habis. Saya pun tak tahu nak cerita apa, jadi kita tukarlah topik lain. Tak, dia boleh sama cerita macam bulan, kita kata bulan Rejab, betapa pentingnya solat tadi. Dalam bulan Ramadan, betapa pelbagai peristiwa yang berlaku yang hebat-hebat dalam nak mengambil pengajaran. Sebab peristiwa ni besar, zaman Nabi berlaku besar. Sahabat-sahabat ni ada di antaranya yang jadi termakan tipu daya orang-orang Yahudi ni. Ada pula dalam ni diceritakan pula, selepas mana berlaku perkara tersebut, sahabat-sahabat yang masih hidup dia tanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa tukar kiblat tadi? Bagaimana sahabat kami yang telah meninggal sewaktu kiblat Baitul Maqdis? Mana ni?" Maka Nabi pun, Allah Ta'ala pun kata apa? "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Tidaklah Allah mensia-siakan iman kamu. Ya, inilah sahabat-sahabat kamu yang sudah sampai ajal, yang sudah dimatikan oleh Allah terlebih dahulu sebelumnya berlaku peristiwa pertukaran kiblat. Cuma yang nak diambil ulama bahaskan, wa in kanat lakabiratan, ini perkara yang berat, sebagaimana Allah Ta'ala sebut juga dalam dalam berkenaan dengan khusyuk. Khusyuk dalam solat adalah perkara yang berat. Perkara yang berat, melainkan solat itu perkara yang berat, melainkan illa alal khashi'in, melainkan orang yang fokus, yang khusyuk betul. Jadi dia berat. Dan wama kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah kaitkan solat dengan iman. Sebab apa? Sebab solat tadi dasar dia adalah iman kepada Allah, dan dia ada kaitan dengan kiblat tadi. Kiblat dia maksudnya apa kaitan dia? Sebab kita tahu bahawasanya kita menghadap kiblat bukan kita menyembah binaan tersebut, tapi hanya sudut yang disatukan dalam nak menyatukan umat Islam ini, mana tempat kita nak selaraskan kiblat kita nak hadap. Walaupun kita tahu kullillahil masyriqu wal maghrib, di mana-mana tempat kita kata boleh menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan Allah tidak bertempat. Jadi tak timbul isu. Jadi kenapa juga diletakkan kiblat sebagai satu tempat yang mesti difokuskan oleh umat Islam dalam ibadat, khususnya dalam solat? Sebab itu menunjukkan dalam isu bagaimana umat Islam ni nak bersatu. Jadi nak bersatu tadi atas dasar binaan material ataupun atas dasar perintah Allah? Atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dulu bersatu atas dasar kita kata Baitul Maqdis dalam ibadat, maka bila ditukar kepada Kaabah, bersatulah juga sebab perintah Allah, bukan sebab material. Sebab itu wa'tasimu bihablillah, bersatu dengan tali Allah. Mana perintah Allah itu kita laksanakan, semua sepakat bagi umat Islam. Mana yang bukan ada kaitan dengan perintah Allah, mana-mana yang dibawakan slogan dalam nak menyatukan umat Islam, maka dia takkan berjaya. Sebab jadinya dari sudut kita kata wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah lah yang memberikan hidayah kepada sesiapa saja yang dia kehendaki untuk mendapat kita kata siratil mustaqim tadi. Dan dalam masa yang sama, ayat ini juga ada beritahu bahawasanya dari sudut kita kata berkenaan dengan kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ayat 143 ulama bahaskan, iaitulah wakadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas, yang mana umat Nabi Muhammad adalah umat pertengahan, yang mana pertengahan inilah yang menjadikan kita kata mereka inilah yang menjaga kebenaran, tak seumpama orang-orang Yahudi, yang mana umat-umat yang kita kata tidak menjaga dari sudut dasar agama yang diturunkan oleh Allah. Mereka membunuh para nabi, maka kita kata dari sudut langsung kita kata masalah. Orang-orang Nasrani pula, dia nabi dia jaga, bahkan lebih daripada nabi, dia buat takdis sampai ke tahap mengaku Isa anak Tuhan. Sampai ke tahap itu, sampai ke tahap Tuhan ni ada anak dan sebagainya, berlebih-lebihan pula, sampai tahap kita kata
yang mana tidak kita kata dalam konteks agama. Maka umat Nabi Muhammad SAW kita beriman dengan seluruh para nabi dan rasul. Dalam masa yang sama mereka ditaati atas kerasulan yang mereka diangkat ataupun dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Taala kata apa? Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Tidaklah kami, yakni Allah mengutuskan daripada kalangan rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jangan sampai terlebih dan jangan sampai kita tak taat pula. Maka ingat, sebab itulah apabila Nabi SAW wafat, sahabat-sahabat semua dalam keadaan sedih. Sedih, ada yang sampai sedih melampaui sangat, sampai tak boleh nak buat gerak kerja Islam, sampai terganggu kita kata perjalanan dakwah sebab terlampau sedih. Sayyidina Umar sampai kita kata dalam keadaan sedih itu angkat pedang. Siapa kata Muhammad dah wafat, aku penggal kepala dia. Datanglah kita kata seorang lelaki yang memang layak menjadi khalifah yang pertama walaupun diberikan tempoh yang sekejap. Abu Bakar kata apa? Man kana ya'budu Muhammadan faqad mat wa man kana ya'budu Allah fa huwa hayyun la yamut. Siapa yang sembah Nabi, siapa yang sembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Muhammad telah wafat. Siapa yang sembah Allah, Allah itu Maha hidup, bahkan mustahil bagi dia mati. Kalau kita dengar, Abu Bakar kurang ajar nampak, kata Muhammad gini. Nampak, kita kalau tegur sikit orang buat gini, dia kata kita kurang ajar. Padahal kita nak beritahu benda yang betul. Abu Bakar pun tegur, jangan sampai terganggu dakwah Nabi yang kita kena teruskan, tak buat. Sebab itu yang difahami oleh Abu Bakar, sehingga kita tengok sahabat-sahabat semua reda dia diangkat sebagai khalifah yang pertama. Jadi sebab itu juga kita kata peristiwa ini kaitkan. Kalau perkara tersebut ada selari dengan perintah Allah, maka kita teruskan. Apa sahaja, sama ada di sudut kita, kenapa menghadap Kaabah kiblat, sebab dia adalah perintah Allah. Tengok Umar pun kata, dalam kita kata hadis yang masyhur, dialog dia kata apa kepada Hajar al-Aswad, batu hitam. Terjemahan dia batu hitam lah. Saya dulu ada nama kawan, nama kawan ni Khairul Aswad. Saya pun tanya Aswad ke Aswad, dia pun, saya pun tak tahu, panggil laka lah. Sebab saya kata Khairul Aswad, sebaik-baik hitam, tapi dia hitam semua. Kalau kata Khairul Aswad, sebaik-baik suara-suara, itu baru betul. Jadi ubah ejaan tulisan Jawi. Ustaz, macam mana saya dah tulis Aswad tu? Tak apa, dalam IC kita tak tulis bahasa Jawi, tulis bahasa Melayu je. Jadi dari tulisan kita tu tukar terus, sebab tak faham. Nak nama nampak macam Arab apa lah, tapi kadang-kadang tak tanya mana. Macam-macam sekarang. Ada macam kita kata nama pelakon, nama Arab juga, Anzalna kan, yang telah kami turunkan. Anzalna turunkan apa, tak tahu yang pelakon yang sudah tadi Dan tapi jangan ambil pula nak nama dalam Quran tapi tak betul langsung mana. Nama siapa? Roy. Dalam Quran ada la Roy Bafi, habis kerak Roy. Dari juga kata betul. Mempelai Arab, ya betul kita kata. Umar kata, dia suruh kata apa? Wahai batu, kamu ni tak ada faedah langsung. Kamu hanya makhluk dan aku makhluk. Maka kamu tidak memberikan manfaat dan kamu tidak memberikan mudarat. Memang itu akidah kita. Semua makhluk tidak memberikan manfaat ataupun mudarat melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka aku sembah pula. Aku kucup kamu dalam kita kata dalam bertawaf, bila tawaf di Kaabah tadi, sebab aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kucup. Sekadar itu. Sebab nak tegur dari sudut, inilah ulama-ulama ambil kenapa dari sudut kita nak cium Hajarul Aswad, benda yang sunat, tapi sampai kita menyakiti orang-orang sekeliling. Kita Malaysia tak buat sebab kita terkenal dengan lembah lembut, sopan santun. Lebih-lebih lagi kita memang kecil sikit. Tengok orang-orang yang kat Mekah, kalau bab ni tolak sana tolak sini kan, sampai pijak kepala susah, tolak kepala, kita kata itu haram menyakiti orang Islam tu. Haram menyakiti orang, kita kata benda sunat kan. Tak nak.
nak bagi faham, biar faham sungguh. Sebab itu ulama-ulama kata yang mana daripada buat kita kata menyakiti orang tadi, baik kita yang tak boleh nak mampu apa, kita pucuk tadi sebagainya, dapat juga pahala dari sudut jauh tadi, walaupun tak sempurna dari sudut pucuk dari sudut realiti tadi. Nak faham? Jadi nak kata tadi, benda tadi pun sebab ada Nabi buat. Bila Nabi buat, maka benda tadi adalah wahyu daripada Allah, barulah kita buat. Andai perkara tersebut tidak ada langsung, maka perkara tersebut jangan pula kita nak dasar atas, kita kata keduniaan menyebabkan perkara itu tak tepat di dalam ajaran Islam tersebut. Ada beberapa nuzul, sebab nuzul. Yang pertama yang kita tahu, ayat ini diturunkan disebabkan pertukaran kiblat yang berlaku selepas 16 bulan atau 17 bulan Nabi berhijrah ke Madinah tadi. Ada juga ulama kata sebab nuzul dari sudut berkenaan dengan, iaitulah apabila berlakunya pertukaran kiblat ini, maka menjadi persoalan kalangan-kalangan sahabat, terutamanya daripada orang-orang Ansar, yang ada sebahagian mereka yang wafat ataupun meninggal dunia sebelum daripada kita kata berlaku peristiwa. Maksudnya dia sempat sekejaplah dengan Nabi. Mungkin kita kata beberapa bulan, tak sampai 16 bulan atau 17 bulan, dan mereka pun semayang ikut Baitul Maqdis dan sebagainya. Maka mereka wafat. Maka sahabat-sahabat yang lain tolong tanya, Ustaz, ya Rasulullah, bagaimanakah dengan solat mereka? Sebab mereka solat terdahulu adalah menghadap Baitul Maqdis. Maka Allah Ta'ala pun turun wahyu kepada Nabi SAW bagi jawapan, iaitulah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan iman kamu, sebab solat didirikan atas dasar iman. Kita bukan semayang sebab nak exercise. Walaupun dari sudut saintifiknya kata kalau bangun pagi tahajud, darah turun ke otak, maka otak cergas dan sebagainya. Bila kita buat rokok betul-betul dengan lurus belakang, pulang belakang, dengan kita sujud, kita exercise, ada kesihatan, itu kita kata benefit ikut kajian saintifik. Tapi kita bukan solat semata-mata nak sihat. Sihat ke tak sihat tetap kena solat. Ustaz, saya semayang semakin sakit, imam baca panjang sangat, tetap kena solat. Walaupun kita kata tak dapat kesihatan dari sudut saintifiknya. Samalah seumpama kita kata puasa. Puasa, kaji bagus puasa ni, perut nanti sihat sebagainya. Macam masuk kereta, masuk bengkel, dah makan banyak, kena servis. Bila puasa pula nanti insya-Allah boleh kurus sebab kita kurang makan. Tapi setiap kali lepas Ramadan dia paling gemuk sekali. Sebab apa? Sahur makan nasi, malam makan buka makan nasi, moreh pun makan juga, dan sebelum tidur kena pula tahun lepas World Cup makan layang pula, makan lagi, makan 4 kali. Selalu hari biasa makan 2 kali ya, satu yang ringan, 2 kali yang berat. Jadi semakin gemuk. Walaupun tak mencapai tahap kurus, puasa tetap kena puasa sebab atas dasar iman tadi ya. Sebab itu kita lihat kenapa Nabi SAW memilih Kaabah. Dalam banyak-banyak tempat Nabi SAW tak memilih sudut yang lain dalam nak jadikan kiblat ganti kepada Baitul Maqdis. Selepas mana orang-orang Yahudi ini mengeluarkan kata-kata yang tak seronok didengar oleh Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad SAW bangsa Arab lebih dekat dengan kita kata keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab itu mereka membesarkan Kaabah Baitullahil Haram sebagai binaan yang kita kata agung di sisi mereka. Sebab binaan itulah kita kata menarik kita kata orang-orang Arab nak datang ke Mekah. Hasil daripada itu ekonomi sebagai itu hasil lain lah. Tapi binaan itu adalah binaan yang cukup agung, dibesarkan oleh orang-orang Arab. Dan mereka juga meneruskan tradisi ziarah Baitullahil Haram dalam konteks seumpama haji. Tapi adalah das leweng sebagainya, zaman Nabi Muhammad teruskan dan perbaiki dan tambah dari sudut haji tadi. Begitu juga dengan kita kata tempat Safa dan Marwah. Memang orang-orang Arab memuliakan dia, air Zam-Zam dan sebagainya. Maka benda ini kita kata bangsa Arab adalah lebih dekat dengan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab itu Nabi Muhammad SAW lebih prefer kepada Kaabah yang memang dah sudah dekat daripada bangsa Arab tadi, dan dia juga adalah daripada kalangan bangsa Arab yang dibesarkan di Mekah. Maka pilih Kaabah tadi sebagai kita kata pilihan yang dipilih oleh Nabi Muhammad SAW.
wasallam. Yang kedua, ia juga sebagai salah satu strategi mengikut dari sudut tafsiran ataupun jangkaan ulama asal kajian dia, bagaimana nak menarik supaya orang Arab ini tak menjadi seteru yang kuat kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia lihat Nabi Muhammad pun agungkan Baitullah Al-Haram ni, maka semakin mudahlah kita kata nak tawan hati mereka. Nak tawan hati mereka dari sudut nak mengajak mereka masuk ke Islam. Sebab benda dah ada dah, cuma mereka banyak seleweng dia. Hasil daripada kita tahu sejarah dan sebagainya, dikaji balik dari seleweng, tapi benda dah dekat dah dengan mereka. Bahasa pun bahasa Arab, Al-Quran turun dalam bahasa Arab, Nabi pun cakap dalam bahasa Arab. Nak tawaf pun, nak apa sebagainya dekat Mekah, Safa Marwah sebagainya, dan semua ini dah dekat. Jadi nak tarik, kita kata yang fokus dia ketika itu adalah bangsa Arab yang berada di Mekah dan juga Madinah Al-Munawwarah Nabi. Maka ini menjadikan kita kata Nabi SAW memilih Kaabah tadi sebagai kita kata kiblat yang baru, kita kata sebab menggantikan kiblat yang lama, iaitulah Baitul Maqdis. Tapi dalam masa yang sama bukan menafikan terus kemuliaan yang diberikan oleh Allah dalam kepada Baitul Maqdis, cuma hanya kiblat saja, sudut untuk kita nak fokus ke mana itu yang ditukar. Baitul Maqdis tetap kita kata adalah kita kata masjid yang diberikan anugerah dalam Islam, tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Sebab ada dalam Quran sebut, dan dia menjadi kiblat bagi nabi-nabi terdahulu daripada kalangan Bani Israel, dan banyaklah sejarah sebagainya. Maka dia tetap terpelihara sebagai kemuliaan. Sebab itu menjadi perebutan dalam kita kata konteks agama samawi antara umat Islam, Yahudi dan juga Nasrani terhadap pemilikan ke atas Masjidil Aqsa tersebut. Itu boleh bincanglah dalam Masjidil Aqsa. Dan lain kita nak masuk dari sudut apa lagi perbahasan ulama tentang pertukaran kiblat ini berkenaan dengan tadi saya dah sebut kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dah sebut sampai habis. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi umat pertengahan, bukan sekadar umat pertengahan, dia akan menjadi saksi ke atas kelakuan manusia, syuhada a'lan nas. Yang mana kalau ikut kita kata kepada hadis yang dibawakan, iaitulah yang daripada Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Maksudnya hadis sahih ni dalam bagaimana Allah Ta'ala mengangkat kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW berkenaan dengan tadi. Di akhirat kelak, maka sebagaimana kita tahu dalam perhitungan hisab amal yang berlaku, maka setiap umat akan berkumpul di susulah kita kata ikut bagi sampai setiap Nabi, setiap Rasul akan ditanya berkenaan dengan sudahkah kamu menyampaikan amanah daripada Allah SAW, hal ballaghta, kamu telah sampaikan ke belum? Maksudnya risalah dakwah kepada umat kamu. Nabi Rasul tadi kata aku dah sampai. Bila Nabi Rasul tersebut dah beritahu, Allah Ta'ala panggil umat dia, umat Nabi tersebutlah, benarkah Rasul kamu kata dia telah sampai? Maka waktu itulah umat Nabi tersebut yang beriman dia kata benar, adapun orang-orang yang kufur kata tidak. Maka sebagai Allah Ta'ala tahu belaka dah. Sedangkan mati masuk ke syurga neraka boleh, tapi Allah Ta'ala bentangkan proses hisab sebagai nak tunjukkan ketelusan, keadilan mahkamah Allah ke akhirat kelak, supaya orang tak petikai apa yang mereka dapat hasil usaha mereka. Itu ya. Bukan Allah Ta'ala tak tahu, Allah Ta'ala tahu belaka daripada A sampai Z, daripada tak ada sampai ada, tak ada balik pun Allah Ta'ala tahu. Itu sifat Allah Al-Alim, yang maha mengetahui. Bila dah berlaku macam itu, umat Rasul tersebut balah. Ada yang kata ya, ada yang kata tak. Sebagai saksi kena cari orang yang percayai siapa yang benar, yang kata ya ke yang kata tak. Kalau Nabi bagi balik kali kedua, ini kita kata bias ni. Baik, jadi tak nampak telus. Allah nak tunjuk ketulusan lagi, maka dipanggilnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kena jelas ketika ini umat Nabi Muhammad siapa? Iaitulah umat Nabi Muhammad yang beriman terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad yang kufur terhadap Nabi Muhammad tak termasuk dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan dia disisihkan.
Maka umat Nabi Muhammad yang beriman ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saksi kamu, mana yang benar? Adakah Rasul tersebut telah menyampaikan risalah dakwah zaman dia? Maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman dipanggil, kesemua yang beriman ini dikata, ya, Nabi tersebut telah sampaikan. Jadi umat Nabi yang terdahulu yang kufur ni, dalam nak nipu di mahkamah Allah ni, dia pun nak timbulkan keraguan. Macam mana kamu tahu? Masa kami hidup, kamu pun tak lahir lagi. Kamu lambat lagi. Umat Muhammad bila? Berapa ratus tahun pada kami, ribu tahun daripada kami. Kami hidup dulu, kamu mana tahu? Waktu itulah kita kata, nak katakan, maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata apa? Nashhadu bi ikhbarillahi azza wa jalla an-natiq ala lisan nabiyhi as-sadiq bi annahu qad ballaghakum fayu'ta bi Muhammadin fayuzakkihim wa yashhadu ba'da tuhmah. Jadi mana kami saksi ni sebab apa? Kami dah dengar dah apa yang Allah Taala cakap di atas lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itulah Al-Quran satu ayat, yang kedua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami saksi atas Quran dan Sunnah. Kami bukan saksi tak ada apa kami nampak. Ni jadi faktor lagi kepada kita dalam perkara fakta. Dan perkara fakta, selagi mana perkara tersebut tidak bercanggah Quran Sunnah, terima. Tapi kalau fakta canggah Quran Sunnah, tak boleh terima, sebab kebenaran hanya Quran dan Sunnah. Contoh, kalau kita kita mengamalkan ekonomi Islam, kita akan mundur buat kajian fakta. Boleh terima tak? Walaupun fakta daripada seluruh universiti yang ada tetap ditolak, sebab kebenaran hanya Al-Quran dan Sunnah saja. Sebab itu kita kata, kaitkan dengan isu-isu lain. Bagilah kalau kita buat Islam ini jadi, ini jadi, buat yang tu ini jadi, tetap kita tolak walaupun fakta datang secara detail, poin peratus, buatlah cap tapai ke apa sebagainya bertentangan Quran Sunnah, tetap ditolak. Sebab akhirat tadi dah menyaksikan kebenaran tadi bukan atas fakta semata-mata, tapi bergantung kepada Al-Quran dan Sunnah. Waktu itu pula, bila umat Nabi Muhammad dah kata sedemikian, siapa pula yang akan menjadi saksi kepada umat Nabi Muhammad? Maka Allah Ta'ala sambung, wa yakuna rasulu alaikum syahida. Waktu itu didatangkan Muhammad, wahai Muhammad, kemari kamu. Aku dah tanya, betulkah umat kamu ini bercakap? Umat kamu, sebab umat kamu menjadi saksi kepada umat yang lain. Nabi Muhammad kata, ya. Waktu itu terdiam semua orang. Siapa yang kufur terus dihumban masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Poin dia, kemuliaan diberikan ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi kepada umat-umat yang lain. Itu hebatnya kita. Cuma nak jadi umat Nabi Muhammad ke akhirat, kena beriman dan beramal lah. Kalau kita tak beriman dan tak beramal, tak jadi umat Nabi Muhammad. Walaupun kita hidup selepas sewaktu persyariatan Nabi Muhammad, di zaman persyariatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya kita dah bicara sikit lagi sebelum kita habiskan, iaitulah apakah yang dimaksudkan dengan kiblat tadi? Adakah Kaabah, Masjidil Haram, ataupun kita kata masjid sekeliling dia, ataupun Makkah Mukarramah? Sebab apa? Sebab dalam ayat tersebut Allah Ta'ala kata apa? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajah kamu sudut kepada, menuju kepada Masjidil Haram. Maka walaupun kita tahu ayat ini ada pelbagai tafsiran dia, ada ulama kata ia merujuk kepada Kaabah, ia merujuk kepada Masjidil Haram, ia merujuk kepada kawasan Masjidil Haram, ia merujuk kepada Makkah Mukarramah. Maka tetapi kiblat yang dikehendaki adalah Kaabah. Itu maksud kiblat Kaabah kita tadi. Bila Kaabah, barulah kenapa Kaabah? Sebab itu Allah Ta'ala suruh. Sebab itu jangan kita kata dalam isu yang berlaku kat Mesir apabila pergulungan Dr. Muhammad Mursi, kita bela dari sudut kebenaran tadi, dan kita menyatakan fakta ada tangan-tangan belakang. Orang-orang Saudi ini bagi duit kepada kita kata tentera ataupun sekutu-sekutu Asisi ini. Kita marah-marah dikatakan dia pun cakap dalam keadaan kurang cerdik. Kalau begitu, ni awak semua yang sokong ikhwan sangat pergi tawaf dekat
piramid. Kau cerdik punya cakap. Kita cakap berkenaan dengan isu kebenaran, fakta, wak, nabi dibagi sebagainya, maka menyokong kezaliman, bukan sekadar menyokong kezaliman. Allah Ta'ala kata wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung sokong nombor 2, cenderung pun kamu akan dijilat di neraka. Belum sokong ni. Kita kata macam tu. Dia kata punya marah dia sampai hilangkan pah ni. Pah ni kita awak ditawaf dekat piramid, sokong sangat ikhwan tu. Kita kata kiblat kita kat Kaabah sebab Allah Ta'ala perintah. Bukan sebab dia Saudi kita kena ikut penunjuk dia belaka. Kalau dia salah tetap kena tegur. Kalau dia betul maka kita sokong. Sebab itu Allah Ta'ala nak tunjuk kenapa Islam naik dekat Madinah. Sebab nak ubah orang-orang dekat Mekah ni punya susah. Walaupun anak tempatan, Nabi Muhammad SAW terpaksa naik dulu ke Madinah, ubah daripada luar masuk ke Mekah pula baru boleh ubah. Kita kan punya emosi, awak panik, kiblat kena faham. Bukan sampai kita kata dia buat salah pun kita sokong. Lepas tu marah orang yang menyatakan kebenaran, awak panik tawaf dekat piramid. Itu kita kata tak ilmiah, langsung bincang tadi. Okey, baik. Jadi bila kita kata kiblat tadi Kaabah, maka timbul persoalan. Ulama-ulama fiqh bahaskan, adakah kita perlu menghadap ain Kaabah, zat Kaabah tersebut, ataupun sudut Kaabah? Maksudnya asal kita kata inilah arah Kaabah, itu lahir. Walaupun bila cek garis balik kadang sipi-sipi sikit tak apalah, ataupun kena zat betul-betul kena. Maka kita tahu dari sudut, kalau ikut mazhab kita Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kena kita yakin kita punya sudut itu kena betul pada zat Kaabah tersebut. Tapi dari sudut mazhab yang lain, seumpama Maliki dan Hanafi, kata apa? Asal itu kita tahu inilah arah Kaabah, maka itulah kiblat. Sebab apa? Sebab nak cari, apatah lagi zaman dulu dalam keadaan teknologi dan sebagainya, nak cari betul-betul yang kalau orang jauh luar daripada negara Arab ni jauh, susah kita kata nak dapat betul-betul tadi. Dan jadi sambungan perbahasan tersebut, iaitulah maka yang ulama-ulama pilih yang paling rajih ataupun yang paling tepat adalah bukan ain Kaabah, tapi sudut Kaabah tadi, sekiranya dia berada jauh. Tapi kalau dia berada dalam Masjidil Haram, dia boleh nampak Kaabah, dia kena pastikan betul-betul dia menghadap ke ain Kaabah. Kalau dia jauh macam kita Malaysia, mana Kaabah? Itu Kaabah, okey ngadap dah. Betul ke kena bangunan Kaabah? Nanti saya kira dalam Google GPS. Yakin tengok tu semua. Kena tak kena? Serah pada Allah, tak sebab jauh. Sebab bukan ain Kaabah itu. Sebab dia menjadi perbahasan ulama pula bagaimana kita semayang yang berada di atas Kaabah. Sama ada atas bangunan Kaabah, ini bangunan Kaabah kita atas dia, ataupun kita bangunan yang lebih tinggi pada Kaabah. Jadi confirm dah tak kena zat Kaabah. Sebab kalau kita Kaabah tinggi ni, kita ada bangunan tinggi lagi, benar, kita menghadap ke arah sana, tak kena pun zat Kaabah. Tak kena. Tapi fokus dia sudut sama tak? Sudut sama, cuma zat Kaabah tak kena. Maka sebab itu ulama-ulama kata, maka yang paling rajih dari sudut perbahasan ini bukan ain Kaabah semata-mata. Ain Kaabah bagi mereka yang duduk dekat dengan Masjidil Haram yang nampak, maka kena pastikan ain Kaabah ataupun zat Kaabah tadi dia fokus betul. Bagi yang berada di luar jauh sebagainya, maka hanya sudut. Bila sedemikian, maka tak timbul isu kita sembahyang lebih tinggi bangunan daripada Kaabah. Yang penting hadap ke arah Kaabah tadi. Sudah selesai dari sudut, kita menuju ke arah kiblat, yang mana kiblat kita adalah Kaabah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Sebab itu kita kata dulu ada juga perbahasan semayang atas kapal terbang sah ke tidak. Dari sudut kalau dah buat sebagainya lah, boleh ada alasan kata tak boleh Ustaz, sebab kita atas kapal terbang tak kena Kaabah. Kita kata bukan itu sebenarnya. Kena Kaabah tu bukan kita kata kena zat bangunan Kaabah tu. Sudut dah ada, maka selesailah. Yang penting kita laksanakan dan sudut 4 syarat sah, ambil suci daripada hadas dan najis, tutup aurat dan sebagainya. Kita yakin masuk waktu, dan kita dari sudut kita tahu Kaabah tadi kiblat kita kat mana, selesai. Kita buat rukun dan sebagainya, selesai dah lah. Maka tak perlulah nak
diqada'kan. Walaupun kalau siapa nak qada' sekadar nak, kita kata berhati-hati, maka tafaddal, itu bagi dia. Tapi bagi orang dah yakin, maka tak perlu qada'. Selepas mana selesai syarat sah, rukun solat dan sebagainya. Maka itulah perbahasan beberapa perkara yang boleh kita bincang dalam pertukaran kiblat ini. Kita ambil yang poin-poin dia berkenaan dengan ayat-ayat tersebut. Jadi itulah yang boleh kita simpulkan untuk malam ini. Saya pun tak cadang, sebab kalau nak panjang lagi apa ibrah dan sebagainya, buatlah bulan Syaban nanti, buat satu ceramah khas ke, bincang lebih detail tentang kiblat tadi, sebab dia sangat penting. Sebab kiblat kita adalah Kaabah. Tapi kenapa Kaabah dan bagaimana nak menguruskan? Kalau orang yang menguruskan Kaabah tadi bukan orang yang kita kata orang soleh. Berlaku zaman Nabi Muhammad yang menguruskan Kaabah orang musyrik, tidak mau mengikut Nabi, bahkan menyatakan kamilah lebih baik, kami hidangkan minuman pada orang yang datang musim haji, kami bagi mereka makan. Allah Ta'ala pun turun ayat, aja'antum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah. Adakah kamu menyangka dengan sebab kamu jaga Kaabah, kamu bagi minum orang yang kunjung Kaabah, kamu ini sama martabat dengan orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat dan berjihad jalan Allah? Kamu lawan. Jadi benda itu ada perbahasan, maka itu yang sangat cantik kalau nak dibahaskan dari sudut pertukaran Kaabah ini. Dan kita bincang dari sudut fiqh ni lah, tentang tadi dan beberapa perkara, sebab nuzul dan sebagainya. Dan insya-Allah akan datang kita masih lagi bincang berkenaan dengan perkara kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan di Mekah itu, iaitulah Safa dan Marwah, sa'i di antara Safa dan Marwah. Dalam ayat yang akan datang kita akan bincangkan insya-Allah. Jadi saya kira sekadar itu sajalah pada malam ini. Saya buka soalan nak bincang kalau ada, sebelum kita tutup untuk sembahyang solat Isyak secara berjemaah. Kalau ada lah, silakan. Kalau tak ada, sekadar itu saja. Ada tak ada tak ada. Baik juga tak ada, sebab malam minggu tak ada lama-lama, kena lihat banyak. Jadi kalau ada ke apa, kita boleh bincang yang akan datang insya-Allah. Kita akan bincang tajuk yang satu lagi, as-sa'yu bainas Safa wal Marwah, iaitulah sa'i di antara Safa dan Marwah. Masih lagi dalam perkara kemuliaan yang Allah bagi di Makkah Al-Mukarramah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita kemampuan untuk kita meneruskan satu tajuk ke satu tajuk sehinggalah habis. Dia 2 jilid kita ni, satu ni baru 1 jilid ni tuan-tuan. 1 jilid ni bahasa Arab. Saya tak beli yang bahasa Melayu punya, kalau tuan-tuan yang Melayu beli. Ini satu bahasa Arab, 1 jilid dia ada 2 jilid. Habis 2 jilid itu insya-Allah seronok kita baca Quran. Sebab apa? Sebab kita faham makna dan kita faham perbahasan hukum hakam, fiqh dan juga sebab-sebab yang berkaitan yang ada terkandung dalam ayat-ayat yang kita bacakan tadi. Maka sekadar itu saja. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang silap, yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.